Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 31 Oktober bersama saya Abang Muaz Liabah Abdul Samad. Sejumlah 1.13 bilion ringgit diperuntukkan bagi fasa pertama pembinaan projek Sarawak Sabah Link Road SSLR. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof memberitahu projek berkenaan meliputi Jalan Raya Tunggal 2 lorong sejauh 77 km menghubungkan lawas ke persimpangan Long Lopeng. Datuk Seri Fadilah menjelaskan projek berkenaan di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-11 dengan tempoh pembinaan selama 53 bulan dan dijadualkan siap sepenuhnya pada 8 Januari 2026. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Membina Sarawak Sabah Link Road yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Batu 2 Simpang Gelugus Lawas. Projek infra seperti SSLR adalah antara usaha kerajaan ke arah merapatkan jurang pembangunan dan memastikan tiada keluarga Malaysia yang terpinggir. Sarawak akan mendapat peruntukan untuk pembangunan berjumlah 11.6 bilion ringgit tahun depan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata 7 bilion ringgit adalah daripada kerajaan Sarawak, manakala 4.6 bilion ringgit daripada kerajaan persekutuan. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan dengan adanya peruntukan yang besar itu, Sarawak dapat melaksanakan pelbagai pembangunan infrastruktur sebagai persediaan untuk menjadi negara maju pada tahun 2030 kelak. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Sarawak Sabah Link Road di Batu 2, Simpang Gelugus di Lawas. Laluan itu kelak akan dikenali sebagai Jalan Kuala Melinau Limbang Lawas. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek berkenaan akan mempercepatkan lagi pembangunan infrastruktur luar bandar selain memberi banyak manfaat kepada masyarakat di Lawas. Masalah jaringan internet di kawasan luar bandar yang masih lemah diharap dapat terus diberi perhatian. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagahwi In menegaskan agar hal tersebut dapat diatasi dengan segera demi keselesaan penduduk di luar bandar untuk berhubung. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat berkata bagi kawasan Tarat, pihaknya telah berbincang untuk meneliti perkara tersebut bersama pihak Sakofa dan Lembaga Multimedia Sarawak SMA, terutama melibatkan kawasan blind spot di kawasan berkenaan. If you say disappointed, yes, we are disappointed. Lebih-lebih lagi anak-anak kita yang bersekolah melalui what they call it, online, PDPR. Of course, SMA is looking into this. We certainly kita ada berhubung dengan mereka ini dan mereka ada membuat kajian di seluruh tempat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan baucer bantuan pakaian seragam bagi kawasan Tarat di Dewan Kampung Baratok. Datuk Roland Sagah turut memberitahu bahawa seramai 419 orang pelajar daripada sekolah rendah dan sekolah menengah di kawasan Tarat telah menerima baucer tersebut yang diagihkan secara berperingkat sejak Selasa lepas. Beliau turut berharap agar baucer yang bernilai RM200 itu dapat dimanfaatkan sebaiknya selain menyuntik semangat pelajar untuk kembali ke sekolah serta meringankan beban perbelanjaan ibu bapa mereka. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan geran projek kecil luar bandar kepada lebih 20 penerima dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM240,000. Sementara itu, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Roland Sagahwi In berharap kerajaan persekutuan dapat meneruskan semua projek yang telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-11 termasuk projek-projek yang belum dimulakan. Datuk Roland Sagah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tarat ditemui pemberita selepas menyerahkan sumbangan bantuan pakaian seragam sekolah di Dewan Kampung Baratok di Sipuran. Sementara itu, pertambahan peruntukan perbelanjaan pembangunan daripada RM4.5 bilion tahun ini kepada RM4.6 bilion tahun hadapan diterima baik masyarakat di negeri ini. Bagaimanapun, Presiden Persatuan Anak Wai Bintulu, Pandi Suhaili, berharap Putrajaya boleh menambah lagi peruntukan agar lebih banyak projek pembangunan dapat dilaksanakan khususnya di luar bandar dan pedalaman.
Ketika mengulas Belanjawan Negara 2022 yang dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz pada Jumaat, Pandi berkata masih ada kawasan di negeri ini yang masih ketinggalan dan dana yang besar amat diperlukan. Inisiatif industri pelancongan yang diumumkan dalam bajet 2022 bagi membantu pemain industri yang terjejas akibat COVID-19 sangat dialu-alukan dalam merancakkan lagi industri tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Amar Jamil Anu berkata, 7 inisiatif utama dengan nilai keseluruhan 1.6 bilion ringgit dilihat sangat membantu pemain industri pelancongan yang merupakan sektor terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Sudah tentunya ekoturism yang kenaan dengan pelancongan dan banyak-banyak input perbelanjaan sepatutnya beri kepada industri-industri yang berpaksikan pelancongan dan melihatkan bahawa yang perlu yang mereka yang dalam industri dalam macam homestay dia beri lebih sekali ini kena banyakkannya yang kena impact COVID-19. Selain itu, penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dengan peruntukan 50 juta ringgit juga diharap dapat disalurkan kepada pemain industri pelancongan di kawasan tersebut untuk memaju dan mempromosi kawasan Tanjung Datu sebagai destinasi pelancongan yang termasyhur. Beliau turut mengalu-alukan perbelanjaan terhadap pembangunan luar bandar kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar bagi membolehkan penyediaan lebih banyak kemudahan jalan raya, khususnya jalan-jalan kampung selain bekalan elektrik dan air. Adun itu ditemui selepas majlis penyampaian sumbangan bakul makanan daripada Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar di Lundu. Sumbangan berjumlah RM150,000 itu akan diagihkan kepada 1,500 orang penduduk daripada 60 kampung, badan bukan kerajaan dan orang kurang upaya yang terputus bekalan makanan. Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC Sarawak menerima baik pengumuman bantuan khas keuangan kepada penjual awam persekutuan sebanyak RM700 dalam bajet 2022 yang dibentangkan oleh Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz di Dewan Rakyat pada Jumaat. Pengerusinya Omar Bahrin Unin dalam kenyataan media memberitahu dalam bajet itu juga bantuan khas RM350 turut diberikan kepada 1 juta pesara kerajaan. Jelasnya, kerajaan turut menambah jumlah gantian cuti rehat kepada 160 hari berbanding 150 hari sebelum ini selain membenarkan penebusan awal hingga 50% bagi keperluan penjawat awam menunaikan haji atau membiayai pelajaran anak-anak mereka. Tambahnya lagi, bantuan khas itu sebagai bukti kerajaan menghargai jasa dan pengorbanan penjawat awam dalam mengalas tanggungjawab menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat, terutamanya dalam tempoh mendepani pandemik. Bagaimanapun, Omar Bahrin berkata, QPEC masih mengharapkan kerajaan supaya memberi satu kenaikan gaji tahunan dan kenaikan pangkat secara time-based dari 13 kepada 10 tahun. Selain itu, QPEC juga berharap pelaksanaan skim saraan baharu dapat diperkenalkan bagi menggantikan skim saranan Malaysia. Hari Kenyah 2021 yang julung kali dianjurkan oleh Perkhidmatan Kenyah Miri FM mampu menghimpunkan masyarakat Kenyah dan kaum-kaum lain di bahagian Miri. Untuk itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chuk Pai Ugon menyeru agar masyarakat minoriti itu untuk terus bekerjasama dengan kaum majoriti lain di negeri ini dalam berbagai aspek termasuk kebudayaan dan ekonomi. Kennedy berharap agar Hari Kenyah ini dijadikan acara tahunan oleh kedua-dua agensi tersebut untuk mengetengahkan aktiviti kebudayaan pelbagai etnik di Sarawak. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sarawak Charles Balanseling pada perasmian Hari Kenyah 2021 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Program sehari itu menyaksikan persembahan adat dan budaya kaum Kenyah menerusi persembahan muzik, tarian, masakan tradisi, kraf tangan serta peragaan busana kaum Kenyah. Sementara itu, Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof mengalu-alukan masyarakat Kenyah untuk menyumbang atau menonjolkan keunikan budaya masyarakat itu menerusi televisyen dan platform Facebook Perkhidmatan Kenyah Miri FM untuk diketengahkan.
Pengurus Wilayah Pustaka Negeri Sarawak Miri, Razak Rambili berkata, Pustaka Negeri Sarawak sentiasa menyokong usaha perkongsian sumber sama ada dengan peranannya sebagai pusat sumber maklumat dan rujukan di negeri ini. Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah mengesan 780 varian yang membimbangkan VOC iaitu varian Delta sejak 8 Oktober lepas. Dalam satu laporan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, pengarahnya Profesor Dr. David Pereira berkata, analisis lanjut garis keturunan varian Delta itu adalah subketurunan AY23 iaitu sama seperti varian yang merebak di Singapura ketika ini. Subketurunan varian Delta lain yang dikesan secara sporadik termasuk AY24 iaitu masing-masing satu kes di Kuching, Miri dan Sibu, AY33 yang melibatkan satu kes di Bintulu dan AY34 iaitu satu kes di Somarahan, dua kes di Bintulu. Terdapat dua kes AY37 dikesan di Kuching. Profesor Dr. David berkata Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO baru-baru ini telah menyemak senarai klasifikasi varian SARS-CoV-2 untuk memaparkan senarai semasa risiko varian. Semua varian yang perlu mendapat perhatian VOI yang disenaraikan sebelum ini dan beberapa VOC kini telah diklasifikasikan semula sebagai varian yang sedang dipantau VBM. Pada masa ini, varian Delta adalah satu-satunya yang tersenarai dalam VOC. Profesor Dr. David Pereira juga berkata 1,782 kes varian Delta yang dikesan di negeri ini adalah hasil ujian ke atas lebih 3,000 kes positif COVID-19. Kuching mencatatkan kes paling banyak dengan 712 kes, diikuti Bintulu 373 kes, Semarahan 182 kes, Sibu 167 kes, Serian 127 kes dan Miri 88 kes. Bahagian Kapit merekodkan 37 kes, Mukah 22 kes, Sarike dan Sri Aman masing-masingnya 20 kes, Betong 19 kes dan Limbang 1 kes. 5 daripada kes tersebut di bawah kategori import A dan 9 kes di bawah kategori import B. Sekian berita pagi Sarawak edisi 30 Oktober. Saudara, penyatuan keluarga Malaysia sangat penting dalam usaha kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Salam hormat.